Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahasa Melayu tahun 2, topik hari ini si jantung hati. Si jantung hati. Standard kandungan 5.2 memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.2.2 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks. Manakala objektif pembelajaran ialah cikgu harapkan kamu dapat mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks. Jadi hari ini kita nak fokuskan pada kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Kita tunggu selepas ini. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk ialah gabungan dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna. Gabungan dua perkataan atau lebih dan ada maksudnya. Contoh di sini cikgu beri, gambar pertama ini adalah jam. Gambar kedua ialah loceng. Ini jam, ini loceng. Bila kita gabungkan dua perkataan ini, dia menjadi jam loceng. Dia ada makna tertentu. Ada satu makna yang tekal, jam loceng. Dua perkataan ataupun dua benda, bila kita gabung dia akan jadi satu makna baru. Jam loceng. Inilah satu contoh kata majmuk. Minggu hadapan, Thomas akan mengadakan sambutan hari jadinya. Apakah hadiah yang akan kamu beri kepadanya? Alat tulis, kacamata atau kereta api? Jam loceng, Thomas pasti sukakannya. Beberapa contoh kata majmuk telah dinyatakan dalam situasi tadi. Contohnya, alat tulis, kacamata, kereta api dan jam loceng. Kata majmuk terbentuk daripada gabungan dua perkataan atau lebih yang membawa maksud tertentu. Kata majmuk terbahagi kepada dua jenis iaitu bebas dan mantap. Kata majmuk bebas dieja secara terpisah, contohnya cahaya mata. Kata majmuk mantap pula dieja secara bercantum, contohnya kaki tangan. Ada 15 kata majmuk yang telah mantap iaitu antarabangsa, bumi putera, beritahu, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, matahari, olahraga, pesuruh jaya, sukarela, suruhan jaya, setia usaha, tanda tangan, tanggungjawab dan warga negara. Baiklah, sekarang kamu sediakan buku aktiviti jilid 2. Buku aktiviti jilid 2 halaman 75. Kita akan cuba lengkapkan teks dengan kata majmuk yang sesuai. Di sini ada 10 kata majmuk yang diberikan. Ada 10 kata majmuk yang diberikan. Sebelum kita lengkapkan teks, mari kita cuba baca dan fahamkan 10 kata majmuk yang tersedia. Buah hati. Buah hati bermaksud orang kesayangan. Contohnya, ibu bapa. Ini buah hati kita. Anak-anaknya juga menjadi kesayangan kepada ibu bapa. Jadi anak-anak ni juga buah hati kepada ibu bapa. Jadi maksud buah hati ni ialah orang kesayangan. Orang tua. Orang tua bermaksud ibu bapa. Buah tangan. Buah tangan bermaksud barang yang dibawa dari perjalanan. Misalnya hadiah, bunga dan sebagainya. Berat hati. Berat hati bermaksud enggan atau tidak sampai hati. Berat hati nak pulang selepas melawat ibu dan bapa. Selepas kamu melawat nenek di kampung, kamu rasa berat hati nak tinggalkan mereka. Itu maksud berat hati. Tidak sampai hati. Orang rumah. Orang rumah bermaksud isteri. Orang rumah bermaksud isteri. Anak kandung.
Anak kandung bermaksud anak sendiri. Anak yang dilahirkan dari perut ibu dia. Anak kandung, anak sendiri. Baiklah, sekarang kita akan cuba melengkapkan muka surat 75. Muka surat 75. Kita dah cuba kenal pasti maksud bagi 10 kata majmuk ini. Tajuknya Si Jantung Hati. Tajuknya Si Jantung Hati. Kita akan baca dan terus mencari jawapan. Adakah kamu sudah bersedia? Jom. Khairul anak yang baik. Dia Haji Rahim dan Hajah Nora. Dia Haji Rahim dan Hajah Nora. Apakah jawapan yang sesuai? Dia anak kandung Haji Rahim dan Hajah Nora. Dia sayang akan kedua-duanya. Dia sayang akan kedua-dua orang tuanya. Maksudnya Khairul ni anak baik. Dia anak kandung kepada Haji Rahim dengan Hajah Nora. Pada masa yang sama, Khairul ini sayang pada ibu bapa dia. Sayang pada orang tua dia. Pada setiap Khairul akan ke kampung. Pada setiap hari Minggu, Khairul akan ke kampung. Dia pulang bersama dengan orang rumah dan anak-anaknya. Maksudnya dia balik kampung dengan isteri dia. Dia pulang bersama dengan orang rumah dan anak-anaknya. Mereka pulang untuk menziarahi ibu bapa Khairul. Setiap kali pulang ke kampung, Khairul akan membeli untuk ibu bapanya. Membeli buah tangan untuk ibu bapanya. Pada minggu yang lalu, dia membeli sepasang untuk ibunya dan seutas untuk ayahnya. Sepasang apa? Sepasang baju kurung untuk ibunya dan seutas jam tangan untuk ayahnya. Hajah Nora selalu untuk melepaskan Khairul dan keluarganya pulang ke kota apabila tiba masanya. Hajah Nora sedih. Dia rasa enggan melepaskan anak-anak dan cucu dia balik ke bandar. Jadi dia rasa apa? Selalu berat hati untuk melepaskan Khairul dan keluarganya pulang. Kadang-kadangnya mengalir tanpa disedari. Apa dia? Apa yang mengalir? Dia sedih ni apa yang dia mengalir? Air matanya mengalir tanpa disedari. Walau bagaimanapun dia sedar bahawa buah hatinya itu akan pulang lagi pada minggu berikutnya. Buah hati maksudnya orang yang disayang. Walaupun dia sedar bahawa buah hatinya itu akan pulang lagi pada minggu berikutnya. Dia dah berjaya selesaikan muka surat 75. Sekarang lihat muka surat 76. Kita akan cuba bina ayat dalam bentuk perenggan dengan menggunakan kata majmuk. Di sini ada 4 gambar. Gambar pertama telah siap ditulis. Gambar kedua, ketiga dan keempat kita perlu berfikir dan membina ayat dalam bentuk perenggan. Kita akan berbincang bersama-sama. Gambar pertama, Seha hendak membancuh air teh. Dia menjarang air di dalam cerek elektrik. Sementara menunggu air masak, dia mengambil air batu dari peti sejuk. Jadi, dalam gambar pertama ini ada 2 kata majmuk. Yang pertama, cerek elektrik. Kata majmuk yang kedua, air batu. Jadi, untuk gambar pertama telah selesai. Kita akan cuba bina ayat dalam bentuk perenggan bagi gambar yang kedua. Cuba lihat rangsangan yang diberi. Telefon bimbit, menjawab panggilan, terlanggar barang, gelas kaca. Tengok gambar, apa situasi yang berlaku? Telefon bimbit berbunyi. Lalu, Seha menjawab panggilan.
Tiba-tiba Seha terlanggar barang. Gelas kaca jatuh lalu pecah. Okay. Di sini kita sudah berjaya selesaikan perenggan yang kedua. Cuba kamu cari mana kata majmuk. Mana kata majmuk? Betul, telefon bimbit ini kata majmuk. Begitu juga dengan gelas kaca. Gambar ketiga, ada rangsangan serpihan kaca, ada bakul sampah. Seha segera mengambil penyapu dari bilik stor. Apa yang Seha buat dengan serpihan kaca itu? Seha segera mengambil penyapu dari bilik stor. Dia menyapu serpihan kaca dan membuang ke dalam bakul sampah. Ini perenggan yang ketiga. Kita lihat perenggan keempat, ada rangsangan yang diberi ibu bapa, mengakui kesalahan, terima kasih, memohon maaf. Cuba kamu bina ayat bagi perenggan keempat. Bagus. Seha memberitahu ibu bapanya dan mengakui kesalahan diri. Seha mengucapkan terima kasih lalu memohon maaf. Ini perenggan keempat. Jadi, tugas kamu adalah untuk menulis perenggan 2, 3 dan 4 mengikut contoh yang diberikan. Cuba harapkan kamu dapat menyelesaikan latihan ini sebaik-baiknya. Jumpa lagi. Terima kasih.